Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, pengstrukturan wakaf secara strategik akan membolehkan kerajaan merangka bentuk pembangunan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Pengopeng berkata, ilmuwan Islam di negeri ini perlu menjalankan penyelidikan mengenai pelaksanaan sistem wakaf dalam memastikan tiada aset umat Islam tertinggal. Pembangunan ekonomi ia berteraskan kepada aset. Apakah aset yang ada, termasuklah aset wakaf ini, dapat kita urus dengan baik yang akan memberi pulangan kepada umat Islam. Kalau tak, aset itu, harta itu hanya tinggal begitu saja. Kalau tidak ada, bagaimana kita menguruskan wakaf kita? Dan ini boleh memberikan manfaat ekonomi. Kalau tanah ada, diwakafkan, kita bangunkan dalam sektor-sektor ekonomi yang boleh memberikan manfaat kepada umat Islam. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Muktamar Masjid-Masjid Serantau 1444 Hijrah 2023 Masihi sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching pada Rabu. Tambahnya, umat Islam mesti ada hala tuju yang baharu, khasnya di Sarawak bagi mengangkatkan kedudukan jemaah supaya tidak ketinggalan dalam pembangunan yang ada. Orang Islam hendaklah bersatu dalam satu jemaah. Apabila kita dalam satu jemaah, dapatlah kita mengurus diri kita. Alhamdulillah. Saya bersyukur umat Islam Sarawak adalah dalam satu jemaah. Dan dalam satu jemaah inilah kita menggunakan kehandalan intelek kita untuk mengangkatkan kedudukan orang Islam. Seramai 900 orang terdiri daripada jawatankuasa pengurusan masjid, jawatankuasa tanah perkuburan Islam, ahli pemegang amanah Lembaga Amanah Khairat, kaki tangan Kerajaan Sarawak dan Persekutuan, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kaki tangan swasta, ketua masyarakat dan ketua kaum, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta masyarakat awam telah menyertai Muktamar Masjid-Masjid Serantau 1444 Hijrah 2023 Masihi. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyampaikan penghargaan khas Masjid dan Surau Sarawak serta penghargaan khas Imam Sarawak kepada beberapa orang penerima. Terdahulu ketika berucap Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, Majlis Islam Sarawak MIS bersama IKMAS telah mengadakan sijil profesionalisme pengurusan Masjid Sarawak SPPMS untuk anggota Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau bagi sesi 2022 hingga 2025. Jelasnya, program pensijilan ini adalah salah satu inisiatif MIS untuk memastikan pelaksanaan aspek 3P iaitu pengurusan, pentadbiran serta pengimarahan masjid dan surau yang lebih baik dan berintegriti. Jelasnya, MIS telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk perkara ini, antaranya standard penarafan masjid dan surau Sarawak dan tanda sepatut syariah. Katanya lagi, inisiatif tersebut adalah untuk memastikan semua masjid dan surau membudayakan amalan ini. Laporan seterusnya, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD bersama Persatuan STEM Kebangsaan NSA mengambil langkah proaktif untuk menarik minat pelajar mendekati bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menerusi projek mini teater STEM. Menterinya Datuk Roland Sagah Wiin berkata, projek tersebut merupakan platform yang sesuai untuk mengasah kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar agar mereka lebih berdaya saing, berkaliber dan kompeten dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sejajar dengan agenda kerajaan untuk melahirkan dasar sains, teknologi dan inovasi negara, tambah beliau, para pelajar akan didedahkan dengan aspek keusahawanan pada tahun kedua program ini yang mana mereka akan diajar tentang kaedah menjalankan pengajaran perniagaan untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Jelasnya lanjut, pendekatan teater yang digunakan dalam program ini memberikan keseronokan kepada para pelajar dan mengurangkan rasa takut untuk menyertai dunia STEM. Datuk Roland Sagah berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program mini teater STEM Sarawak di Siburan pada Rabu. Seramai 100 pelajar dari 10 sekolah menengah di Sarawak telah terlibat dalam program berkenaan.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu turut memberitahu pelajar-pelajar ini akan bekerjasama dengan pihak NSA untuk menghasilkan produk inovatif di mana pada masa depan mereka akan menjadi duta-duta Sarawak untuk mengkomersialkan produk hasil inovasi masing-masing. Di Miri pula, projek pengawalan hakisan pantai Kampung Batu 1 Kuala Baram kini 85% siap dan dijaga siap sepenuhnya pada Oktober 2023. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, projek bernilai 17 juta ringgit ini akan memberi kemudahan untuk para nelayan membawa bot keluar dan masuk. Jadi kita berharaplah dengan ada breakwater sekarang, jadi mungkinlah ini boleh diselesaikan kali ini. Ya. Dan bolehlah memberi satu tempat yang selamatlah untuk para nelayan di sini, perahu mereka boleh keluar masuk dengan selamat. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas meninjau tapak projek tersebut pada Rabu. Tambah Datuk Seri Lee, beliau telah memohon projek ini sejak tahun 2016 dan berharap masalah yang dihadapi oleh para nelayan dapat diselesaikan apabila ia siap nanti. Saya minta Jabatan Pengaliran, Aliran dan juga Saliran Sarawak ini untuk jugalah memantau dengan rapatnya 15% ini dia tamat nanti tidak akan menimbulkan apa-apa masalah kepada para nelayan di sini lah, yang mana mereka setiap pagi keluarkan dari sini untuk menangkap ikan. Difahamkan projek ini adalah di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Terdahulu pada Selasa, Datuk Seri Lee yang juga Adun Senadin meninjau projek transformasi luar bandar RTP yang siap iaitu membina jalan masuk dan naik taraf rumah rehat di Perkuburan Kampung Pangkalan Lutong Miri. Projek di bawah seliaan Majlis Bandaraya Miri MBM yang membabitkan kos berjumlah RM150,000 tersebut telah bermula sejak 1 Januari 2023 dan siap pada 15 April lepas. Dengan siapnya projek tersebut, ia akan memudahkan aktiviti-aktiviti menziarahi kubur waris oleh penduduk di sekitar. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Lee turut mendedahkan terdapat 22 projek RTP tahun 2022 berjumlah keseluruhan RM3.12 juta di bawah seliaan MBM dengan 17 daripadanya telah siap, manakala 5 lagi masih dalam proses pelaksanaan. Manakala pelbagai pengisian dan program menarik akan berlangsung sepanjang sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Serian bermula 8 hingga 16 Julai 2023. Presiden Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah berkata, antara acara utama yang bakal dilaksanakan adalah Majlis Perasiman Pusat Konvensyen Serian pada 15 Julai yang bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak. Ya, 9 hari memang cukup padatlah padat aktivitinya. dan lebih daripada 20 program aktiviti yang telah kita rancangkan. Dalam hal ini kita boleh kategorikan 6 acara ataupun program tonggak yang pihak kita di bahagian Serian rancang untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Yang pertama iaitu perasmian projek rakyat. Ini merupakan hasil daripada kerajaan negeri sekarang ini yang telah melaksanakan projek dipanggil sebagai projek rakyat ni. Kita akan rasmikan pada 15 hari bulan nanti. Projek ini adalah Serian Convention Center yang akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Premier kita sendiri. Dan beliau berkata demikian dalam satu sesi temu bual bersama Radio Televisyen Malaysia RTM Kuching pada Selasa. Beliau menambah bagi acara kemuncak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dijangka mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang akan berlepas daripada Pusat Konvensyen Serian bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dan cintakan Sarawak. Dalam masa sama, jelasnya seramai 170 peserta daripada persatuan-persatuan motosikal berkuasa tinggi juga bakal menyertai konvoi berkenaan. Beliau turut memberitahu seperti di bahagian lain, pengisian program juga melibatkan pameran digital, ekspo pendidikan, program keusahawanan dan sukan rakyat dengan kerjasama 13 agensi kementerian. Ujarnya lagi, program kesihatan dan kesejahteraan seperti program derma darah, pameran anti dadah, program gaya hidup sihat termasuk saringan kesihatan turut diadakan dengan kerjasama bersama pejabat kesihatan bahagian Serian.
Sementara itu, Residen Bahagian Serian itu juga mempelawa orang ramai untuk mengambil bahagian dalam acara dan program yang telah disusun atur bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal KAS Sarawak dan gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, salam UKAS.